أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. برضا الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات، اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل، واحفظنا من الخطأ والضلال، فأنت موافق كل أمر وأنت علم الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب عنا وحكمة ولرزق يا رزق كلنا مسهلا بالخير يا فتاح، فابتلنا وبالهدى من كلنا يا عليم فضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambungan kitab kita yang pertama pada buku surat 139, Rumi. Maka tiap-tiap orang yang mati Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi bid-daraini amin. Maka tiap-tiap orang yang mati, tiap-tiap orang yang mati, tak kira bagaimana keadaan dan tempat dia mati, bila waktu dia mati, mana tempat dia mati, tentu kena soal oleh mungkar nakir. Tiap-tiap orang mati, sama ada mati yang dijumpai jenazahnya ataupun yang mati yang tidak dijumpai jasadnya. Sama ada orang yang mati yang mana orang menguruskan jenazah dia ataupun tidak. Di tiap-tiap orang yang mati, orang Islam ataupun bukan, yang beriman ataupun tidak, yang munafik ataupun tidak, apa bangsa dia sekalipun, tentu kena soal, pasti disoal. Jadi wajib kita yakin, wajib kita percaya, tentu kena soal oleh malaikat mungkar nakir. Jadi yang menyoal itu adalah malaikat mungkar dan nakir. Jadi malaikat mungkar dan nakir ini adalah salah satu daripada 10 jenis malaikat yang wajib kita ketahui namanya dan beriman dengannya dan mengetahui apakah tugasnya. Walaupun yang mati itu seorang raja, walaupun yang mati itu seorang yang kaya raya ataupun orang yang hina, pasti disoal oleh malaikat mungkar nakir. Dan merasa azab, jadi akan diazab, akan merasakan azab. Siapa yang merasa azab ni? Yakni si mati itu. Orang yang disoal tadi sama ada merasakan azab, makna siksaan. Itu sekiranya dia di kalangan orang-orang yang toleh, orang yang tidak beriman ataupun orang yang matinya membawa banyak dosa-dosa dan maksiat, akan merasa azab. Jadi azab tu ada rasanya, azab yang sangat-sangat pedih, yang sangat-sangat dahsyat, yang tidak terakal di pikiran kita.
sakitnya azab daripada Allah Ta'ala tu. Tidak terakal, tak terjangkau di pikiran kita nak menggambarkan, nak menceritakan azab tu. Lagi satu, rasa ni kena rasa sendiri. Bab rasa ni kena rasalah sendiri. Kalau kita rasa seronok, kita kata seronok duduk kat rumah tu. Macam mana seronok? Kita nak kena pergilah kat rumah tu, kena duduk sendiri baru tahu rasa seronok. Kita kata tak seronok lah duduk kat sini. Macam mana rasa tak seronok? Kena rasa sendiri. Sendiri nak cerita tak boleh lah. Bab rasa ni kena rasa. Bab makanan pun macam tu. Kita kata sedap lah roti canai je, sedap lah nasi lemak kat surau macam ni. Jamuan dia jamuan lepas kuliah ada nasi lemak, kita kata sedap nasi lemak. Kita cerita dengan kawan-kawan kita sedap. Bukan saja dapat mengaji, dapat makan lagi. Sedap kita kata. Nak tahu sedap kena datang, kena rasa sendiri. Bab rasa tak boleh cerita. Samalah ni, merasakan azab. Dah adakah kita berasa macam nak rasa azab ni? Na'udzubillah min zalik. Jangan kata nak rasalah nanti, na'udzubillah. Takkan tertanggung. Andai kata nak dihimpunkan segala jenis kesakitan yang ada di atas muka bumi ni, masih lagi tidak sama dengan kesakitan azab Allah di hari kiamat. Segala jenis kesakitan, segala jenis seksaan yang ada atas dunia ni dihimpunkan semua tu, tak sama lagi dengan azab di alam barzakh besok. Jadi bagi orang yang beriman, bagi orang yang yakin, yang percaya adanya azab di alam barzakh itu, apabila seseorang itu gagal menjawab persoalan daripada malaikat munkar nakir ni, sudah tentu dan sudah pastilah mereka akan bersungguh-sungguh memperbaiki dan memperbetulkan ibadahnya yang zahir dan yang batin, dengan makna mereka belajar agama, mereka menuntut ilmu, memahami selok-belok tata cara adab-adab melakukan ibadah supaya ibadahnya diterima oleh Allah. Apabila amal kita diterima oleh Allah, insya-Allah kita akan merasakan yang kedua ni, atau nikmat. Ada pun orang yang tidak diterima amalnya, sama ada tak diterima tadi dengan makna dia tidak beramal langsung, ataupun amal yang dibuat itu tidak sah, ditolak oleh Allah. Mati tidak sempat bertaubat contohnya, mati membawa dosa maksiat lebih banyak daripada ibadat, sudah tentulah akan merasakan azabnya, wal'iyadzubillah. Atau nikmat. Jadi orang yang sama ada orang yang disoal oleh malaikat munkar nakir tadi akan merasakan nikmat, sama ada azab ataupun nikmat, dengan tidak ada beza di antara mayat yang ditanam atau mayat yang tiada ditanam. Jadi yang disoal oleh malaikat munkar nakir dan yang menerima azab ataupun siksaan ini tidak kira sama ada mayat yang ditanam di dalam kubur ataupun yang tidak ditanam. Mana contoh mayat yang tak ditanam? Seperti contohnya mayat yang dimakan oleh binatang yang buas-buas. Contohnya dia matilah hutan, makan dik harimau, makan dik beruang, tulang pun tak tinggal contoh. Tetap dia akan disoal oleh malaikat munkar dan nakir. Sama ada mayatnya dihumbankan di lautan ataupun mayatnya diterbangkan di udara contoh. Pas mati diikat dengan belon besar. Terbang. Tetap disoal juga oleh malaikat munkar dan nakir. Kerana yang disoal itu adalah roh. Yang disoal itu roh. Walaupun dia telah mati beratus tahun, jasadnya dah tak ada dah, tulang belulang pun dah tak ada dah dalam tanah tu, tetap lagi rohnya disoal, ditanya oleh malaikat munkar
nakir. Tetap rohnya akan menerima nikmat ataupun azab, walaupun jasadnya dah tak ada dah. Kalau gali kubur tu jadi tanah semua dah, tak ada tulang-tulang pun tak ada dah, tetap rohnya tu. Kalau nikmat, duduklah dalam nikmat. Maka orang yang beriman dengan adanya balasan nikmat di alam barzah ini, sudah tentulah mereka bersungguh-sungguh memperbetulkan ibadahnya, dibaiki hatinya, dibersihkan hatinya, dikorban macam-macam semata-mata nak mentaati perintah Allah dan Rasul. Dibersihkan hatinya daripada sifat dendam, sifat dengki, bersangka jahat. Dia akan hiaskan hatinya dengan sifat yang baik, pemaaf, bersangka baik, merendah diri, ikhlas dan sebagainya. Sebab dia beriman, dia yakin kalau dia baik, insya-Allah pasti dia akan merasakan nikmat. Dia yakin. Daripada keyakinan itulah yang akan menggerakkan, memberi kesan pada diri dia untuk bersungguh-sungguh memperbaiki dirinya zahir dan batin. Dia akan belajar betul-betul. Dia nak pastikan, dia akan pastikan solat yang didirikan betul, puasanya betul, cara menutup auratnya betul, perniagaannya betul, pergaulannya betul, menunaikan tanggungjawab sebagai suami dengan betul, menunaikan tanggungjawab sebagai seorang isteri dengan betul dan sebagainya. Sebab dia yakin kalau dia melakukan kesalahan dengan makna dia beramal dengan cara yang tidak disuruh oleh Allah, sudah tentulah dia dihukumkan sebagai orang yang berdosa. Jadi tiap-tiap orang yang berdosa, sama ada dosa besar ataupun dosa kecil, maka layak menerima azab daripada Allah. Jadi nak diazabnya bukan nanti dosa besar. Maka jangan kita memandang remeh-temeh dengan dosa kecil. Jangan meremehkan dosa kecil. Memang dosa kecil, tapi dosa kecil kalau tidak diampunkan oleh Allah, tetap diazab oleh Allah. Dan dosa kecil ini boleh jadi besar apabila seseorang itu meremehkan dosa kecil. Contoh, dia kata begini, alah kita buat benda-benda macam ni dosa kecil je, hukumnya dosa besar, cakap macam tu. Faham tak? Benda tu memang dosa kecil, tapi dia meremehkan. Alah dosa kecil je benda-benda ni, dosa besar jadi. Hukum cakap macam tu jadi dosa sebab dia mempermain-mainkan, seolah-olah meremeh-remehkan dosa kecil. Dosa kecil pun azab neraka juga. Kita kena berhati-hati. Dosa kecil. Sungguh pun dosa kecil, kalau Allah tak ampunkan, maknanya pasti akan menerima azab juga. Seperti mayat yang dimakan akan binatang yang buas-buas atau mati hilang di dalam laut, ataupun yang mati hilang dalam laut, tak tahu manalah mayatnya. Mayatnya habis dimakan oleh ikan-ikan contoh. Tetap rohnya akan disoal oleh malaikat munkar nakir. Kita akan lalui benda ni, pasti kita akan lalui. Benda ni semua ada di hadapan kita. Andai kata kita mati malam ni, besok kita jumpalah benda ni. Andai kata kita mati malam ni, besok kita jumpalah yang nama munkar nakir ni. Maka kita kenalah buat persiapan. Bila kita yakin kita akan disoal oleh malaikat munkar nakir, kita kenalah buat persiapan yang sebaik-baiknya, dengan harapan Allah terima. Buat apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang, taat pada zahir dan batin. Kemudian serahlah kepada Allah. Yang penting kita usaha baiki ibadah kita. Apa tu serahlah urusan Allah. Nak terima ke tak nak terima ke, itu urusan Allah. Urusan kita beribadah seperti mana yang Allah perintah. Allah suruh sembahyang, Allah suruh puasa, Allah suruh tutup aurat, Allah larang zalimi orang lain dan sebagainya. Buatlah benda-benda tu. Lepas tu serahlah, itu urusan Allah nak terima ataupun tidak. Tapi ikut janjinya, kalau kita buat dengan cara yang betul, dengan ikhlas, pasti diterima. Pasti diterima. Itu janji Allah Ta'ala.
Kerana Allah Ta'ala amat berkuasa. Sebab apa tu? Kalau walaupun mayat yang tak dijumpai, walaupun mayat tu tidak ditanam, tidak diuruskan, tetap juga disoal oleh malaikat Munkar Nakir. Jawabnya kerana Allah Ta'ala itu maha kuat, maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Lagi pula Allah Ta'ala itu sangat-sangat maha mengetahui. Tetapi segala hal yang berlaku pada mayat itu, yang dikatakan disoal oleh malaikat Munkar dan Nakir itu, ataupun mayat itu merasai azab siksaan ataupun merasai nikmat, dilindungkan oleh Tuhan. Allah lindungkan daripada mana? Daripada mata kepala manusia. Allah tutupkan daripada pandangan mata kepala kita dan telinga kita. Kenapa? Kenapa Allah tak tunjukkan? Kenapa Allah tidak menzahirkan azab siksaan ataupun malaikat tadi? Kerana menduga, hikmahnya nak menduga iman kita. Adakah kita percaya perkara yang gaib tadi? Adakah kita percaya betul-betul adanya malaikat Munkar Nakir, adanya soal jawab dalam alam barzakh, adanya nikmat kubur ataupun azab kubur? Adakah seseorang itu percaya? Itu hikmah Allah Ta'ala menyembunyikan. Kalau Allah Ta'ala zahirkan, dah tentulah semua percaya. Dah tentulah semua percaya. Penuh masjid, penuh surau, kerja pun lebih kurang je. Misalkan dapat makan, dah. Selebihnya beribadat. Nak seronok-seronok pun tak lalu. Nak berseronok pun tak lalu. Seadainya Allah Ta'ala membukakan contohnya, menunjukkan kepada kita, pada mata kita, kepada telinga kita, orang-orang yang menerima azab siksaan di dalam barzakh, dah tentulah kita ni tak lalu nak berseronok, tak lalu nak seronok. Nak cari makan pun silap-silap tak boleh, tuan-tuan. Itu hikmah dia. Tengok makna sesuatu perkara yang sangat-sangat dahsyat, yang sangat menggerunkan, yang mana kita telah dijanjikan akan mendapat benda tu. Dah tentu kita nak cari makan pun tak sanggup. Tak ada masa nak cari makan, beribadat sepanjang waktu. Tengok contoh macam orang yang dah dijatuhkan hukuman mati, contoh. Orang-orang yang dah dijatuhkan hukuman mati, dia dah tahu dah tarikh akan digantung, contoh. Macam mana keadaan diri? Tawa happy dah dunia ni. Tak ada dah nak seronok-seronok dah. Sebab tahu dah sekian hari, sekian minggu, sekian bulan, sekian jam, maknanya dia akan digantung. Mana pada adatnya dia akan mati pada tarikh tu, pada waktu tu. Apa yang jadi pada dia? Bertaubat sungguh-sungguh, beribadah sungguh-sungguh. Nampak tak? Itu pula hikmah dia. Makna tak lalu lah, nak makan pun tak lalu, nak berseronok pun tak lalu. Sebab tahu nak mati dah. Orang bagi tahu dah, encik sekian hari akan dijatuhkan hukuman mati. Makna tak ada maaf-maaf dah. Jadi tawalah dunia. Maka dia beribadat bersungguh-sungguh. Kalau betul dia beribadat, buat persiapan, tetap matinya husnul khotimah, walaupun matinya digantung. Kita yang tak dijanjikan hukum macam tu ni, yang kita leka, kita seronok. Kita seronok, relax dulu, biar dulu, relax dulu, biar dulu, nanti dulu, insya-Allah, biar dulu. Dalam biar-biar meninggal. Dalam biar-biar meninggal. Tak ada persiapan. Jadi satu pihaknya untung pula puas-puas tu. Kalau betul dia bertaubat, ikhlas hatinya bertaubat, cukup syarat rukun taubatnya, betul ibadatnya, Allah terima dah. Husnul khatimah dah dia. Husnul khatimah, mati dia dalam kebaikan, mati dia dalam ketaatan. Walaupun pada zahir matinya digantung. Lagi pula gantung tu bukan hukum yang disuruh oleh Allah. Allah tak suruh gantung. Dalam Islam suruh pancung. Macam mana gitu?
Jangan kata hukum gantung, nak kena cucuk hidung pun kita risau lah. Apa nama menatang tu, jolok hidung, swab. Corona apa? Dia kata besok Jabatan Kesihatan nak datang, nak cek. Kita dah risau dah. Pedihnya hidung nak kena cucuk. Tu cucuk hidung tu pun dah merisaukan kita. Ni dia kata hukuman mati, gantung. Lagi risau, lagi lah tak lalu. Time tu lah rasa nak terkencing, nak terberak, macam-macam berat. Tak tentu harah rasa punya takut, punya risau. Nampak? Tetapi segala hal yang berlaku pada mayat itu dilindungkan oleh Tuhan daripada mata kepala manusia. Sebab kerana nak menduga manusia supaya zahir dan nyata mereka yang percaya. Contoh, apabila tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat mengorbankan masa, waktu, kepenatan, keletihan, setelah siang harinya berusaha mencari nafkah, dekat jauh, hujan panas, tapi malamnya tuan-tuan mengorbankan sedikit waktu untuk datang ke sebuah masjid solat berjamaah menuntut ilmu. Itulah dalil, itulah tanda-tanda yang menunjukkan ada keimanan tuan-tuan di dalam hati. Ada iman, mana kepercayaan terhadap hari kiamat. Yakin yang mana Allah suruh ni wajib, Allah suruh belajar, Allah suruh sembahyang jemaah, Allah suruh beramal dengan ilmu. Kalau tak belajar agama, hukumnya berdosa. Maka dengan sebab tuan-tuan beriman itulah menggerakkan tuan-tuan perempuan untuk beribadat. Contohnya sekarang tuan sanggup datang menuntut ilmu. Sebab apa tu? Iman lah tu, kepercayaan. Jadi kepercayaan tu yang menarik kita supaya beribadat. Dan kepercayaan itu jugalah yang akan menjauhkan seseorang itu daripada melakukan maksiat. Menduga supaya zahir dan nyata mereka yang percaya perkara yang gaib dan yang tiada percaya. Jadi di situ zahirlah, nampaklah mana orang yang yakin dan mana orang yang tak berapa nak yakin, ataupun orang yang tebal imannya dan orang yang nipis imannya. Bukan orang tak sembahyang tu maknanya dia kafir, tak. Dia ada iman tapi imannya nipis. Contoh kita bandingkan diri kita dengan alim ulama yang hebat-hebat tu, yang tak boleh duduk diam melainkan ibadat. Bandingkan dengan diri kita yang banyak berehat ni, makna menunjukkan imannya lebih tebal daripada kita lagi. Kemudian syurga. Syurga, apa syurga? Iaitu suatu nikmat. Syurga ni suatu tempat yang dipenuhi dengan nikmat. Tidak ada sebarang jenis kesakitan, kesusahan, kepayahan zahir dan batin di dalamnya. Tak ada sebarang jenis kepayahan, tak ada masalah dalam syurga. Jadi kita dalam dunia ni banyak masalah. Siapa yang tak ada masalah? Semua orang ada masalah. Siapa yang atas dunia ni hidupnya berpuas hati? Dah mesti ada benda yang kita tak puas hati. Sebabnya dunia ni tidak sempurna. Kaya pun ada benda yang menyusahkan hati dia. Ada juga kesakitan yang dialami. Ada benda yang menyakiti diri dia. Dia orang kaya, kaya raya, tapi masih lagi ada perasaan sakit hati, risau, bimbang, keluh kesah. Sebab dunia hidup seorang pun ada masalah, bini seorang pun ada masalah, bini dua pun masalah, bini tiga pun masalah, bini empat pun masalah, tak bini pun masalah. Betul? Jadi dunia ni memang tempat masalah yang mana hikmah di sebalik itu Allah tak suruh kita banyak-banyak bersabar, bersangka baik dengan Allah terhadap apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Itu semuanya membuka ruang ibadat, membuka ruang pahala untuk diri kita. Ada pun yang nama syurga ni tempat yang tak ada masalah.
Tak ada sebarang masalah. Apa sahaja, zahir batin, apa yang dipandang, apa yang didengar, apa yang disentuh, apa sahaja, semuanya seronok. Tak ada pun yang risau ke, keluh kesah ke, menyampah ke, meluat ke, menyirap ke. Tak ada dalam syurga. Tak ada. Dalam dunia ni kita rasa semua benda tu. Dalam syurga tak ada. Semua kena. Ni kadang kita tengok ada je benda yang tak kena kita tengok atas dunia. Ada je yang tak kena di pandangan mata kita. Ada yang tak kena yang didengar oleh telinga. Ada saja yang tak kena yang disentuh oleh tangan kita. Dalam syurga dah Allah jadikan tempat yang sepenuh-penuhnya nikmat. Semua seronok, semua nikmat. Itulah syurga. Tapi nak masuknya bukan bukan dengan tersengih je. Nak masuk syurga ni, bukan dengan tersengih je boleh masuk. Bukan dengan berdoa je, Rabbana atina fid dunya hasanah, amin. Bukan dengan amin je, kena usaha. Belajar, baiki ibadat, tak boleh cuba lagi, cuba lagi macam tu. Bukan dengan doa, dengan tawakal, serah diri bulat-bulat dengan tidak berusaha, lepas tu masuk syurga. Dia kata, buat apa kita nak beribadat? Kita dah tahu dah, Allah dah takdirkan semua dah, yang neraka, yang syurga. Ya, memang betul. Memang Allah Ta'ala dah tetapkan segala-galanya. Tapi jangan lupa kita disuruh oleh Allah. Allah suruh solat. Kita kenalah solat. Walaupun kita dah tahu dah mana hujung jatuhnya. Maksudnya hujung jatuh kita ni dah pun ditetapkan oleh Allah. Tapi Allah suruh solat, kena solat lah. Allah suruh puasa, kenalah puasa. Allah suruh tutup aurat, kenalah tutup aurat. Allah suruh menuntut ilmu, kenalah tuntut ilmu. Sebab itu perintah Allah. Allah perintah, Allah suruh. Bukan bermaksud bila kita dah yakin ada orang-orang yang Allah Ta'ala dah takdirkan syurga, ada orang-orang yang Allah Ta'ala dah takdirkan neraka, maka kita pun duduk saja. Duduk saja, tak nak buat apa yang Allah perintah. Tak boleh, kena buatlah sebab Allah perintah. Dah kita mengaku hamba Allah. Nabi pun sendiri sembahyang, Nabi sendiri pun menuntut ilmu. Ni jangan main-main ni, fahaman akhir zaman ni macam-macam fahaman ada. Makrifat ni. Dia nak makrifat terus. Siang tadi baru jumpa seorang kawan duk sembang-sembang. Dia kata dia ada kawan seorang. Dia kata mengaji dah lama 10 tahun dah mengaji makrifat ni. Apa kata dia? Saya ni semayang, yang saya semayang subuh dengan asar. Waktu lain dah. Tu makrifat punya pukulan. Alim ulama dulu semua hebat-hebat ilmu makrifat. Tapi tidak menyalahi syariat. Orang sekarang ni nak makrifat, langgar syariat. Semayang tak payah, puasa boleh makan. Makrifat. Rupa-rupa kena lipat dengan setan. Na'udzubillah min zalik. Mengajilah ni, ngaji cara orang bodoh macam ni, ngaji bodoh-bodoh ni. Ngaji bak wudu, mandi wajib. Belajar tu. Ni nak belajar makrifat, hakikat. Rupa-rupanya kena tipu dek setan. Orang muda-muda sukalah benda macam tu. Benda pelik-pelik. Dia kata orang ngaji surau-surau ni, orang ahli fiqah ni, apa fiqah? Ni makrifat ni. Kenal Tuhan, kenal diri. Kenal diri baru kenal Tuhan. Dah kalau kau kenal Tuhan, Tuhan suruh sembahyang 5 waktu, yang kau ejah jadi 2 waktu pahal. Kau kata kau kenal Tuhan. Kalau betul-betul kenal, mestilah takut dengan Tuhan. Kalau betul-betul kenal, mestilah patuh dengan Tuhan. Ni kau kata kau makrifat, maksud kau kenal Tuhan. Tapi Tuhan suruh sembahyang 5 waktu, kau kata sembahyang boleh pilih-pilih. Macam-macam akhir zaman ni. Apa tu tersengih seorang-seorang. Hebat dah. Orang lain tak betul, dia yang betul. Cerita benda pelik-pelik. Kita ni Muhammad, sebenarnya kita ni yang Muhammad. Dulu Muhammad tu Muhammad lain, ni Muhammad dalam diri.
Tak payah layan lah puak-puak tu tuan-tuan. Ni makan nasi lemak lagi baik. Mengarut dia. Tu guru tu alim, bukan main hebat alim lagi. Macam-macam jenis ilmu dia belajar puluh tahun. Hebat tak ada duk cakap benda pelik-pelik lagi. Tu guru dulu-dulu hebat-hebat. Ngaji bukan kata 10 tahun, puluh tahun alim pelbagai jenis ilmu dengan Qurannya, dengan hadisnya, dengan ilmu alatnya. Alim mahir. Tak ada cakap pelik-pelik. Dia pula dah semayang. Makrifat. Duk apa? Maknanya jadi asbab orang dah maknanya makrifat tu elok sebenarnya. Tapi bila dah dibawa dengan pahaman yang macam tu, menyalahi syariat, dah orang pandang makna tak elok dah. Makrifat tu makna mengenal Allah. Tapi kalau kenal Allah, makin taat dah pada Allah, makin patuhlah. Bukan makin longgar. Jadi bukan makin longgar, makin kenal Tuhan, makin ketatlah, makin patuhlah dia, makin cermatlah. Ni dah makin longgar. Hati-hatilah kalau ada jenis puak-puak macam tu, jangan dilayan, jangan ajak bersembang. Kemudian nak makrifat sangat, ngaji bab air, mandi wudu, mandi wajib pun tak tahu lagi. Quran pun tak tahu baca ni. Erti Quran pun tak tahu, maksud lebih-lebih lagi dah. Makrifat. Dah kena lipat. Dah kena lipat. Kemudian, syurga ni apa? Suatu nikmat. Balasan bagi siapa ni? Mereka yang beriman. Tak kisahlah yang mereka yang beriman ni tadi bagaimana, apa bangsanya, mana negerinya, mana negaranya, siapa dia. Walaupun dia dulu ahli maksiat, tak pernah semayang, tak pernah tutup aurat, sosial, dan macam-macam lagi, apa sahaja dosa yang tak pernah dilakukan, tapi akhirnya dia bertaubat dan beriman. Kesudahannya husnul khatimah, maka syurgalah tempatnya. Syurgalah tempatnya, tempat yang seronok. Perkataan-perkataan dalam syurga itu, semua perkataan-perkataan yang menyeronokkan, menyenangkan. Atas dunia ni, macam-macam perkataan yang menyakitkan hati. Kita cakap panjang-panjang, bombay. Dia cakap sepatah je. Abang je lah yang masuk syurga. Sakit hati kita. Kita nasihat macam-macam, bombay, dosa pahala. Awak je lah yang masuk syurga, kita tak masuk. Sakit hati kita dengar. Tahu siapa tu? Perembuk. Perempuan. Dia buat perangai, kita nasihat. Awak je lah yang baik, kita tak baik. Tu dia punya pukulan. Sekali je dia cakap, habis kita KO terus. Kita diam gitu lah. Dah memang orang perempuan dia menang bab cakap. Bab berlari dia kalah, bab berlari angkat berat, dia kalah, dia tak boleh lawan kita. Tapi bab cakap jangan main-main. Kita doktor pun belum tentu menang lagi. Duk lawan dengan dia. Kalau ajak lumba lari, dia kalah, balik awal dia. Dia tak boleh masuk, tak boleh challenge kita. Angkat berat, menang kita. Ajak bercakap, menang dia. Tok Hakim pun kalah dengan bini dia. Peguam bela, kalah dengan bini dia. Bini lagi hebat daripada dia. Betul ke tak betul tuan-tuan? Mengaku je lah. Betul. Sebab tu kita kena banyak sabar, banyak sabar. Sambil-sambil nasihat, sebab dia dah jenis passion macam tu. Bukan orang perempuan kat sini. Perempuan sini lain. Lemah lembut bahasanya, taat suami, tak pernah tinggi suara. Bertuah. Ni tempat lain. Sabar. Dia dah memang jenis lagu tu.
Nasihat dia lah macam budak-budak, perangai budak-budak, dia jumpa pensel kan, dia conteng dinding. Nak pukul dia, bodoh kita. Kalau kita pukul budak tadi, bodoh kita. Dia dah memang perangai macam tu, conteng dinding. Dah kita boleh cakap, boleh buat apa? Nasihat jangan conteng. Jangan conteng, jangan macam ni. Tu je lah, nak pukul tak boleh. Dia budak dah memang dia pesen lagu tu. Orang perempuan macam tu lah. Tak boleh nak pukul dia. Kalau pukul dia, kita lah yang tak kena ni. Boleh nasihat. Tapi kalau nak pukul pun boleh. Tapi pukul dengan apa? Pukul dengan sesuatu yang lembut. Contohnya kita lipat je dengan kita punya lidah ni. Pukul macam tu. Bukan pakai batang cangkuk. Macam tu je cara Islam ajar. Maknanya sampai satu tahap isteri ni kalau dah nasihat tak boleh nak pakai, boleh pukul lah. Tapi cara macam mana? Pukul dengan kain macam tu. Kita dah dengan batang cangkuk masuk hospital bini kita. Itu bukan cara yang Islam ajar. Islam tu Allah, agama yang sangat-sangat hebat, sangat indah, penuh dengan akhlak, penuh dengan kasih sayang. Dan beramal yang menurut perintah Tuhan. Jadi siapa yang beramal mengikut perintah Tuhan, siapa-siapalah dia beramal mengikut perintah Tuhan sebagaimana yang Allah suruh dia buat. Dia buat tu pula lillah, kerana Allah. Dia buat tu kerana Allah, bukan kerana nakkan pujian. Bukan ada kepentingan diri dah. Dia buat semata-mata nak mendapat balasan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah dia. Maka di dalamnya syurga penuh berbagai nikmat, kelazatan yang belum pernah dilihat, tak pernah, seorang pun tak pernah lihat. Dek mata dirasa, tak pernah rasa, didengar, tak pernah dengar, dan tak pernah terlintas di dalam hati manusia di dunia. Tak pernah. Kalau kita nak khayal pun tak sampai. Khayalan kita tu nak khayalkan syurga tak sampai, sebab terlalu hebat. Tak ada dalam khayalan, pemikiran benak manusia, tak ada. Cuma dalam hadis tu cerita sifatkan begini. Adapun hakikat tak tergambar. Itulah tempat Allah Ta'ala nak bagi kepada orang yang ikhlas mentaati perintah Allah. Sama ada lelaki, perempuan, isteri, suami. Bila dia jalankan tanggungjawabnya dengan penuh kejujuran, keikhlasan, dia sebagai suami, dia jalankan tanggungjawab mencari nafkah yang halal, memberikan bimbingan agama dan sebagainya, seperti mana yang Allah suruh pada anak bini dia. Lagi pula dia tak buat zalim dengan orang lain, hatinya bersih. Syurgalah tempatnya. Begitulah juga dengan isteri, dia mentaati suami dia. Seperti mana yang Allah suruh dia buat. Dia buat tadi bukan kerana suami, tapi kerana Allah. Dia taat dengan suami bukan sebab dia takut dengan suami dia. Dia taatkan suami kerana takut pada Allah. Sebab dia takut pada Allah lah. Dia taatkan suami sebab dia takut pada Allah lah. Dia taat, dihormat ibu bapa, bukan dia takut dengan ibu bapa. Bukan dia takut dengan ibu bapa. Dia taat pada ibu bapa tadi, tidak derhaka kepada ibu bapa kerana takut pada Allah. Takut pada Allah. Begitulah juga isteri, dia taat pada suami, ikut perintah suami, sama ada suami ada depan mata ataupun ghaib daripada pandangan mata dia. Dia jaga diri dia, jaga maruah dia. Dia buat apa yang suami dia redha, dia tinggalkan apa yang suami dia tak redha. Dia taat suami dia selagi permintaan suruhan suami dia tidak melanggar syariat, bukan sebab dia takut suami, kerana dia takut pada Allah. Sebab dia takut pada Allah. Maka syurgalah tempatnya. Syurgalah tempat. Maka di dalamnya penuh berbagai nikmat kelazatan yang belum pernah habis. Kemudian maka kekal orang mukmin duduk di dalamnya. Siapa-siapa mukmin yang matinya husnul khatimah, duduk kekal lah dalam tu. Tapi sebelum masuk syurga ni kena bersihkan dulu. Sama ada kita bersihkan diri kita di sini ataupun nanti diri kita akan dibersihkan oleh Allah. Na'udzubillah min zalik. Apa maksud diri kita dibersihkan oleh Allah? Dipanggang, dibakar dulu dalam neraka.
Orang yang matinya dalam keadaan beriman, dia ada iman. Dia iman, makna pegangan kepercayaan dia kepada Allah, Rasul, hari kiamat, Quran, betul semua. Tapi hidup di atas dunia ni tak nak buat apa yang Allah suruh. Dia percaya tapi dia tak nak buat. Dia tak semayang, dia dedah aurat, minum arak, berjudi, tak nak menuntut ilmu yang wajib dan sebagainya. Dia beriman, hatinya beriman, percaya, dia percaya. Cuma dia tak buat. Maka berdosa. Orang ni layak tak masuk syurga? Layak masuk. Layak masuk syurga sebab beriman. Tapi dengan syarat sebelum masuk tu nanti dibersihkan dulu oleh Allah. Dengan makna dipanggang, diazab terlebih dahulu dalam neraka untuk nak membersihkan dosa-dosa maksiat tu. Kemudian barulah akhirnya dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Ataupun dia sendiri waktu dunia ni dia berusaha membersihkan diri dia terlebih dahulu dengan makna dia bertaubat. Jadi bertaubat tu makna membersihkan diri daripada dosa. Tapi kalau kita tak nak taubat, mati bawa dosa, akan dibersihkan oleh Allah nanti. Maksudnya dibersihkan dalam neraka dulu. Selepas habis dosa-dosa tu dibakar oleh Allah, barulah masuk syurga. Tapi tak tahulah berapa ratus juta tahun duduk dalam neraka tu, na'udzubillah min zalik. Kita nak masuk syurga tanpa bertemu dengan azab. Kita nak masuk syurga dengan tak nak bertemu dengan sebarang azab siksaan Allah. Sama ada azab kubur ataupun azab di padang mahsyar ataupun azab di dalam neraka, na'udzubillah. Kita nak masuk syurga tu dengan tidak bertemu dengan apa-apa azab pun. Sebab itulah kat dunia ni kita kena berusaha membersihkan diri kita dulu. Kena usaha bersihkan diri dulu. Kalau kita mati tak sempat nak bersihkan diri kita, Allah akan bersihkan diri kita. Tu dengan kalau beriman. Kalau mati dia beriman, kalau tak beriman kekallah dalam neraka selama-lamanya. Sebab tu kalau tak semayang, jangan sampai mengatakan semayang tak wajib. Kalau tak nak menuntut ilmu agama, jangan sampai kita katakan tak wajib belajar agama. Kalau tak nak tutup aurat, jangan sampai mengatakan tak wajib menutup aurat. Kerana apa? Kerana benda ni boleh mencabut iman. Dia tak semayang, contoh ada dua. Dia tak semayang. Yang seorang ni tak semayang, tapi dia percaya semayang wajib. Tak semayang berdosa. Dia tahu diri dia berdosa. Kalau dia mati dalam keadaan begitu, matinya beriman, tapi berdosa lah. Pendosa yang beriman, ataupun orang yang beriman yang berdosa. Yang seorang ni dia tak semayang, serta dia mengatakan sembahyang itu tak wajib, tak perlu solat 5 waktu. Ini hukumnya murtad, hukumnya kafir, tidak beriman. Kalau mati, janji Allah, orang yang mati dalam keadaan tidak beriman ini kekal dalam neraka selama-lamanya. Takkan bertemu dalam syurga selama-lamanya. Tak bertemu dah dengan sanak saudara, anak bini, mak bapak, kawan-kawan yang beriman, tak jumpa dah. Duduklah dalam neraka selama-lamanya kalau mati tidak beriman. Alhamdulillah. Kemudian jadi dalam neraka, dalam syurga ni besok duduk kekal dalam nikmat. Muda semuanya, tak ada yang tua dalam syurga. Kat surau ni ada yang sakit lutut, sakit pinggang, sakit macam-macam. Dalam syurga tak ada sebarang sakit. Semuanya muda-muda dalam lingkungan umur 30-an. Gambarannya lah. Maknanya orang dalam syurga tu ibaratnya dalam lingkungan umur 30-an. Tapi jasad kita bukan besar ni tuan-tuan. Jasad kita nanti akan dibesarkan oleh Allah. Bukan besar ni dalam syurga tu, dibesarkan. Digandakan, dikuatkan nafsunya, dilipat kali gandakan nafsunya, dilipat kali gandakan tenaganya, diperkasakan lagi tubuh badannya. Kerana apa? Nak mengecapi nikmat syurga. Kalau masuk syurga dalam keadaan begini, kita tak akan dapat mengecapi nikmat. Tak padan dengan keadaan kita begini nak mengambil nikmat yang ada dalam syurga itu. Tak padan. Jadi Allah pertingkatkan, Allah perkuatkan. Bayangkanlah kalau dalam bentuk macam ni masuk syurga tu, bagaimana nak melayan
isteri dan bidadari-bidadari yang beribu dalam tu. Bukan boleh bawa bekal tongkat ali ke apa dalam tu dah. Balik awal lah kita kalau masuk syurga macam boleh tengok je dah. Dah Allah lipat kali gandakan tenaga kita, kekuatan kita, baik lelaki baik perempuan semua, supaya dia dapat mengecapi syurga tu. Tak ada yang tu, tak ada yang sakit dalam, semua sehat-sehat. Tak ada lengah-lengah pinggang. Tak ada sakit pinggang. Tak ada. Sini Allah uji dengan sakit. Sebab apa? Allah nak bagi pahala. Siapa yang sabar dengan sakit, Allah bagi pahala, penghapus dosa. Bila dia sabar dengan sakit, Allah hapuskan dosa-dosa dia. Kekal dalam tu. Tak payah make up. Sini habis duit bergatuh nak beli make up. Orang perempuan kan cerita make up, orang lelaki tak ada make up. Orang lelaki ni sabun mandi itulah shampoo dia, sabun mandi itulah sabun muka dia, sabun mandi itulah sabun tiap dia, sabun mandi itulah semua. Orang lelaki aksesori dia mudah. Orang perempuan sabun kening lain, sabun kulit lain, bahagian betis sabun lain, bahagian situ sabun lain. Kita dah itulah sabun ni. Semua kita pakai jimat kita. Orang perempuan dia macam-macam. Dia kata ni tak boleh, sabun ni tak sesuai. Ni sabun ni untuk pipi sebelah kanan, sebelah kiri pipi sabun lain. Orang perempuan dah memang macam tu dah. Perempuan biarlah dia, tak apalah dia berhias untuk suami dia. Pahala. Dia kata saya beli benda-benda ni, saya nak jaga diri saya untuk suami saya je. Alhamdulillah, ibadah tu, pahala tu. Yang salahnya kalau dia buat benda-benda tu dengan niat nak tunjuk pada orang lah, tu jadi dosa lah. Tapi kalau dia dah berusaha menjaga kecantikan diri dia supaya suami dia memandang dia, bila suami pandang hilang masalah suami, seronok, bertambah sayang dan sebagainya. Itu ibadat tu, pahala. Dia berhias untuk suami dia. Ni yang tak betul, dia berhias untuk orang lain. Tu dosa lah. Kemudian neraka, iaitu suatu tempat balasan mereka yang kafir. Maksud orang yang tak beriman dan orang mukmin yang derhaka. Orang mukmin pun masuk neraka juga. Tapi mukmin mana? Mukmin yang derhaka kepada Allah. Dah pukul 6, tuan-tuan. Tu jam pukul 6. Lama kuliah kita daripada Isyak sampai pukul 6 dah. Satu kitab lagi belum lagi ni. Jajak cari tempat berhenti. Ni nak berhenti dah ni. Satu kitab. Suatu tempat balasan. Sebab sekarang ni masjid Tanah Lama tu belum mula lagi. Apalah lama sini sikit dah boleh. Qadha yang lepas yang kita balik awal tu, jadi kita qadha sikit-sikit. Maka di dalamnya, dalam neraka ni, apa maksud mukmin yang derhaka? Dia beriman tapi tidak taat kepada Allah. Dia percaya Allah, dia percaya Rasul, tapi dia tak semayang, dia dedah aurat, dia minum arak dan sebagainya. Dia mukmin, dia beriman. Jangan kata Allah tak ada, marah dia. Jangan kata Islam tak betul, marah dia. Sebab dia beriman. Sejahat-jahat aku, kau jangan nak cela agama Islam. Contoh, kau jangan nak cela Allah, kau jangan nak cela Rasul. Tapi yang cakap tadi tak semayang pun. Maknanya dia beriman. Hatinya percaya, maksud yakin. Maka di dalamnya penuh berbagai-bagai azab. Ada pun neraka ni tempat yang Allah tak ciptakan sebarang kesenangan. Yang nama neraka ni tak ada yang nama senang dalamnya. Zahir batin tak ada senang. Segala serba-serbi, semua azab. Bergerak azab, diam azab, tengok azab, dengar azab, sentuh azab semua. Tu na'udzubillah. Dalam api, tuan-tuan, bayangkan hidup pula tu. Luar api, dalam perut api semua, na'udzubillah. Tu neraka. Maka di dalamnya penuh berbagai azab, seksaan. Yang belum ada azab dan seksa seperti itu berlaku di dalam dunia, maka ia neraka tempat yang kekal. Sebagaimana syurga kekal, neraka pun
neraka pun kekal. Apa maksud kekal? Dengan makna tidak ada kesudahan. Allah dengan kekuasaan Allah, dengan kehendak Allah, mana Allah menghendaki syurga dan neraka ni tidak musnah sampai bila. Jadi kekalnya syurga, kekalnya neraka bukan dengan makna syurga neraka ni bersifat bakok seperti Allah Ta'ala. Tidak menerima binasa, bukan. Tidak menerima binasa, tidak menerima hilang, tidak menerima rosak, tidak menerima musnah. Ni sifat Allah. Adapun syurga neraka itu kekal sebab dipelihara oleh Allah. Allah kehendak begitu. Adapun sekiranya akal kita fikir kalau Allah nak binasakan, nak sudahkan syurga dan neraka, hukumnya harus. Tapi Allah janji tak begitu. Allah janji kekal, dikekalkan syurga dan neraka sebagai tempat balasan hamba-hambanya di dunia, yang beramal di dunia dulu. Jadi yang baik Allah nak kekalkan mereka duduk dalam nikmat selama-lamanya. Yang maksiat Allah Ta'ala nak kekalkan mereka di azab selama-lamanya. Itu kehendak Allah, itu hak Allah. Allah Maha Adil. Maka ia tempat yang kekal bagi mereka yang kafir. Sebab apa dia kata kafir? Nak keluarkan orang mukmin tadi. Adapun mukmin tidak kekal dalam neraka. Adapun kafir kekal. Orang murtad kekal. Murtad tu kafir lah. Mana-mana orang murtad maknanya dia kafir. Kalau dia mati dalam murtad, kekal dalam neraka selama-lama, tak dikeluar sampai bila-bila. Sampai bila-bila? Sampai bila? Sampai bila-bila? Sampai bila-bila? Sampai bila-bila? Tak ada hujung. Sampai bila-bila neraka, na'udzubillah. Adapun mukmin yang derhaka duduk ia mukmin di dalam neraka tu sekadar banyak dosanya juga. Banyak mana dosa, makna makin banyak dosa makin lama dah dalam neraka tu. Jadi kita minta jauhlah, tak naklah jumpa neraka ni, walaupun seketika, walaupun sedetik, walaupun sesaat. Cukuplah setakat situ. Satu kitab lagi. Ada nak habis dah kitab ni. Lepas ni tajuk akan datang qada dan qadar. Masuk dalam perkara iman juga tu. Beriman dengan qada qadar. Apa maksud qada, apa maksud qadar lagi akan datang 2 minggu lagi insya-Allah. Satu kitab lagi, muka surat. Empat lima. Maka adalah perhimpunan. Situ. Maka adalah perhimpunan qala Syekhul Musannif rahimahullah taala nafa'ana bi ulumi fitariah. Maka adalah perhimpunan pekerjaan ini. Ini cerita pasal apa gitu? Cerita pasal taubat. Betul tak? Cerita pasal taubat itu. Tak habis lagi. Insya-Allah 15 minit. Maka adalah perhimpunan pekerjaan ini, maka barang yang engkau dapat daripada meredakan lawan, makna musuh-musuhmu, hendaklah engkau kerjakan. Dan barang yang tiada dapat, kembalilah kamu kepada Allah. Ni contoh orang yang nak bertaubat. Seperti mana 2 minggu lepas dia dah cerita. Nak bertaubat, tapi dia tak kuat nak pergi jumpa si Fulan ni. Takut bertambah mudarat diri dia. Tapi dia nak kembali kepada Allah dah. Dia tak ada dah nak buat benda-benda tak betul. Dia tak kuat nak pergi jumpa. Dia tak mampu, ataupun tak jumpa sebab orang tu dah mati contohnya. Tak sempat nak pulangkan hak dia. Macam mana dia nak buat? Kenalah kembali sungguh-sungguh pada Allah. Dia kena merendahkan diri dia betul-betul dengan Allah, menghinakan diri dia, mencela diri dia betul-betul dengan Allah, dan berbuat ibadat sebanyak mungkin. Dan buatkan ibadat, buatkan banyak amal ibadat, dan diniatkan untuk orang yang ada hak atas diri kita tu, yang kita dah tak boleh nak jumpa tu. Contohnya, selain daripada kita dah bertaubat, kita dah jaga sembahyang, dah beribadat banyak-banyak, dah bersihkan hati, kita buatkan amal, contohnya wakaf, contohnya kita belikan
50 beg simen contohnya, kebetulan ada orang nak buat surau masjid, kita wakafkan atas nama si Polan yang ada hak atas diri kita. Mudah-mudahan hari kiamat besok dia redha dengan kita. Tu cara dia menunjukkan kesungguhan, menunjukkan yang orang ni benar-benar bertaubat. Dia kena buktikan yang dia bertaubat, bukan semata-mata minta ampun, minta maaf, menangis melalak je. Dia kena buat, dia kena usaha, dia kena tunjukkan yang dia tu dah kembali kepada Allah dan tak nak ulang dah dosa dan maksiat tu dengan suka hati. Adakah orang yang dah bertaubat kemudian dia ulang balik dosa, adakah masuk dengan orang yang masuk dalam kata orang yang bermain-main dengan taubat, mempersenda-sendakan taubat? Jawabnya, tengok dulu. Kalau dia bertaubat, selepas daripada bertaubat dia usaha jaga diri dia, walaupun hasutan tu tetap datang. Bukan bermaksud bila kita dah bertaubat tak ada dah hasutan tu. Hasutan tu tetap datang, bahkan berlipat kali ganda lagi. Dia akan hasut kita supaya kita mengulangi. Tapi bukti orang yang bersungguh taubat, dia tidak akan mengulangi perbuatan maksiat tersebut walaupun datang bisikan. Dia akan berusaha berlawan dengan bisikan. Dia akan usaha larikan diri dia daripada mengulangi benda tu. Maknanya dia usaha. Dia usaha tinggalkan. Dia tidak akan mengulangi maksiat tu dengan sengaja. Contoh sebagai contoh, satu jenis dosa yang dia suka buat sewaktu dia seorang diri. Contoh, bila dia dah bertaubat, dia usaha mengelakkan diri dia daripada mengulangi dosa yang dia buat waktu seorang diri. Dia sibukkan diri dia dengan bercampur dengan orang. Contoh tu usaha. Dia nak jauhkan diri dia daripada mengulangi. Bukan maksudnya bila dibisik, bila diajak oleh syaitan, terus dia buat tanpa berlawan. Itu namanya sengaja mengulang. Sengaja mengulang ini dah, dia tak sengaja. Dia bukan sengaja ulang, dia berlawan dulu, berlawan. Allah tengoklah usaha dia tu. Allah tengoklah usaha dia lawan diri dia tu. Dan kembali kamu kepada Allah Ta'ala dengan tadarru' dan ibtihal, dan bersedekah supaya ia orang yang ada hak atas diri kita redha daripadamu pada hari kiamat. Itu tujuan tadi buat sedekah. Moleknya sedekah ni biarlah sedekah yang pahalanya berkekalan. Wakaf tu berkekalan lah. Maknanya kita tahu kita ada dosa dengan si Polan. Kita dah taubat dah, tapi si Polan kita dah tak boleh nak jumpa dah. Warah dia pun kita tak tahu mana dah. Maknanya tetap ada hak dia atas diri kita. Dah macam mana caranya? Itulah tadi, kembali kepada Allah, merendahkan diri, harap sangat-sangat dengan Allah. Kemudian buatkan sedekah, niatkan pahala untuk dia. Mudah-mudahan besok hari kiamat dia tak dakwa kita di hadapan Allah. Harapnya, mudah-mudahan. Tapi kalau betul kesungguhan orang ni bertaubat kembali, pasti Allah Ta'ala akan tolong. Tak jadi masalah pun pada Allah Ta'ala. Apabila Allah Ta'ala tengok kesungguhan orang ni tadi bertaubat bersungguh-sungguh, jujur, dia buktikan yang dia tu memang benar-benar dah nak kembali kepada Allah, benar-benar tinggalkan benda tu, insya-Allah tak jadi mustahil. Boleh Allah Ta'ala menggerakkan hati orang yang ada hak atas diri kita tadi, memaafkan dia. Tak jadi sukar pun pada Allah. Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Jadi kita buat sungguh-sungguh ibadat tadi dengan harapan, maksudnya orang tu nanti tidak dakwa kita di hari kiamat. Itu usaha kita. Serta harap, ya Allah, mudah-mudahan bila aku dah buat begini, mudah-mudahan janganlah si Polan ni besok mendakwa aku di hari kiamat. Itu cara dia bertaubat. Dan bersedekah supaya ia redha daripada pada hari kiamat, maka adalah kamu di dalam kehendak Allah Ta'ala pada hari kiamat, dan harapmu daripada kurnianya. Mana kita kena harap sungguh-sungguh dengan kurniaan Allah, yang mana kurniaan Allah ni melengkapi dan kebajikannya Allah yang amat besar. Bahawasanya apabila diketahui, apabila Allah tahu maksudnya, padahal sebenarnya sedia kali lagi dah diketahui oleh Allah.
Jadi apabila diketahui akan benar engkau daripada hatimu. Sebab tu syarat taubat dulu dia bagi tahu apa? Syarat taubat ni maksudnya orang yang bertaubat tadi mesti dalam hatinya jujur meninggalkan sebarang jenis dosa dan maksiat. Bukan dia berazam semata-mata meninggalkan minum arak saja. Contoh, dia peminum arak, bukan semata-mata dia azam tidak sentuh arak. Dia berazam tak akan sentuh sebarang jenis maksiat. Maksudnya yang arak dia azam tak akan sentuh sampai bila-bila, yang lain dia azam dia akan pantau diri dia daripada membuat dosa-dosa yang belum pernah dia buat. Itu syarat dia. Bukan astagfirullahalazim, 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 astagfirullahalazim. Menangis melalak tapi hati tak ada macam tu. Itu bukan taubat. Itu tak cukup syarat. Dia ada syarat dia tu, di antara syarat dia. Bukan astagfirullah, 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 dah taubat dah. Senang. Imam Ghazali kata aqabah tu taubat, aqabah. Taubat makna taubat ni payah. Tidak semudah kita astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dah taubat dah, alhamdulillah, taubat dah. Bukan ataupun orang tadi dah buat maksiat tadi, usolli sunnatat taubati rakaatain. Allah sembahyang sunat taubat, dah taubat. Bukan. Itu sembahyang. Sembahyang sunat taubat lain, bertaubat dah lain. Sembahyang sunat tu hukumnya sunat. Tak buat pun tak ada masalah. Bertaubat tu yang wajib. Bila dah selesai bertaubat, barulah diiringkan dengan sembahyang sunat taubat. Barulah cantik taubat dia, bertambah indah lagi taubat dia. Bukan terus sunat taubat. Banyak yang tersilap. Bila nak taubat je sembahyang sunat taubat, bertaubatnya tidak. Ibaratnya masuk masjidnya tidak, tapi tahiyatul masjid. Bertaubatlah dulu. Selepas bertaubat, buat sembahyang sunat taubat. Macam tu. Semua nak kena belajar. Ingatkan. Ingatkan ni masalah ingatkan ni. Ingatkan boleh, ingatkan betul, ingatkan. Dia bukan suruh ingatkan, dia suruh belajar. Dengan belajar tu baru tahu. Mujur alhamdulillah lah. Kalau tak nanti kita buat ibadat dengan cara ingatkan, rasa boleh, ingatkan boleh, macam tu. Tu yang bahaya tu, main rasa-rasa, main ingat-ingat. Jadi apabila Allah Ta'ala tengok hamba ni tadi benar-benar jujur hatinya, walaupun kita tahu kita ni manusia biasa, kita bukan malaikat, tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat, kita bukan Nabi Rasul yang maksum. Walaupun dalam keadaan kita tahu kita ni manusia, ada hasutan hawa nafsu dan syaitan, ada hasutan dunia dan sebagainya, tapi menjadi syarat bagi orang yang bertaubat, dia mesti berazam sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi sebarang jenis dosa maksiat zahir dan batin. Ini bukti nak menunjukkan yang benar-benar hatinya tulus, jujur nak kembali kepada Allah. Payah tak tuan-tuan? Nak rasa macam tu payah tak? Azam nak tinggal sebarang jenis dosa maksiat payah tak? Tuan-tuan, jawablah. Sonam? Sonam? Payah. Bila azam, syaitan kata, takkan nak kena tinggal semua. Takkan sikit-sikit tak boleh. Payahlah macam ni. Tak seronok lah macam ni. Takkan nak kena semua tinggal. Takkan nak kena tinggal semua. Tinggal agak je dah lah. Yang lain tu boleh buat sambil-sambil. Tu payah. Sebab tu dia kata, kau betul susah tuan-tuan. Sayang, maksiat ni seronok. Maksiat ni sedap tuan-tuan. Bila benda sedap ni nak tinggalkan payah. Lebih-lebih lagi kalau jenis dosa yang dah sebati dengan diri kita, lagi sayang kita nak tinggalkan. Betul ke nak tinggal minum arak ni? Betul ke nak tinggal mengumpat ni? Takkan nak tinggal terus.
Takkan sesekali, tak boleh. Takkan nanti selang 2 minggu, tak boleh. Dia datang bisik macam tu. Bila dia datang bisik macam tu, kita pun kata, nantilah dulu. Nampak tak? Bila nantilah dulu, jadi tak taubat? Tak jadi. Selang beberapa bulan, contohnya selang beberapa hari, kita nak taubat lagi. Dia datang lagi. Sama bisikan yang sama. Dia takkan nak kena tinggal semua. Kita ni manusia. Kau bukan orang baik. Takkan kau nak tinggalkan semua. Sampai bila? Allah Maha Pengampun. Nampak tak? Maknanya syarat tu, payah tu. Nak kena hati betul-betul tulus, jujur betul. Baru boleh dapat. Aku azam takkan ulang sebarang jenis dosa maksiat selama aku hidup akan datang. Makna aku takkan sentuh dengan sengaja. Sama ada orang nampak, orang tak nampak, orang tahu, orang tak tahu, aku tak akan buat benda ni sampai bila? Semua jenis dosa maksiat. Payah tuan. Ni yang dalam ni datang was-was. Dia kata tak payahlah, kau muda lagi. Kau azam nak tinggal semua benda ni. Nanti dulu. Buat dulu, nanti taubatlah. Nanti buat betul-betul. Dah lah minit nanti sampai waktu taubat betul-betul. Sekarang ni relax dulu, kata dia. Kita pun tak juga ni. Dah tak jadi taubat. Nanti nak taubat dia datang lagi. Sebab tu payah taubat ni. Bukan senang tuan-tuan. Kalau sekadar istighfar, sesiapa boleh. Astagfirullah, sesiapa boleh. Melalak meraung, sesiapa boleh. Payah nak melalak, letak minyak cakapak ke, seletkan bawang ke, melalak, boleh melalak. Ni hati, jujur, betul ke? Payah taubat tuan-tuan. Kalau senang, banyaklah kita taubat tiap kali. Tidak 5 kali sekali, 5 kali sehari kita taubat. Dah lepas sembahyang, astagfirullahalazim. Kam asar kan, astagfirullah. Kam maghrib kan, astagfirullah. Banyak taubat. Padahal taubat ni payah. Itu cuma istighfar, minta ampun kepada Allah. Lafaz taubat tu, taubat dia ada rukun, ada syarat. Tak cukup syarat rukun, tak panggil taubat. Kalau setakat kita beristighfar, gugur dosa kecil. Dosa besar tak gugur. Payah. Tapi kena usaha lah. Kena usaha. Bukan kata payah tu jangan buat, mak usaha lah. Kena paksa lah. Yang nama ibadat ni kena paksa. Apa je ibadat kena paksa. Apa je ibadat mesti ada halangan. Tak ada ibadat yang tak ada halangan. Semua ibadat ada halangan. Cuma kita tu mesti bersungguh, harap kepada Allah, harap bantuan Allah, serta kita usaha. Bila kita berusaha betul-betul, insya-Allah akan datanglah pertolongan Allah Ta'ala. Jadi apabila Allah Ta'ala ketahui benar engkau, betul hati kau jujur tulus daripada hatimu, maka bahawasanya redha ia daripada lawan kamu, daripada bendaharaan mana anugerah kurnianya Allah Ta'ala. Tak mustahil Allah Ta'ala campakkan, Allah Ta'ala gerakkan hati orang yang ada hak atas diri kita tu, dengan kurniaan Allah mengampunkan kita, memaafkan kita. Itu semua duduk bawah urusan Allah. Dan tiada hukum bagi kamu, maka ketahui olehmu, ini haknya dapat petunjuk, lagi laba, lagi untung kamu, maka inilah. Maka apabila engkau ketahui barang yang kami sifatkan dia, dan engkau lepaskan diri dengan hatimu daripada mengerjakan umpamanya pada yang lagi akan datang, maka senyata telah keluarlah engkau daripada dosa sekaliannya. Mana apabila dalam hatinya tadi cukup syarat-syarat dan rukun-rukunnya, serta zahirnya berusaha membuat. Contoh, kalau kita bertaubat daripada dosa meninggalkan sembahyang, makna mula daripada hari ini kita azam takkan buat lagi dah perbuatan tak sembahyang tadi. Kita akan berazam meninggalkan perbuatan tak sembahyang, dan kita akan sembahyang tiap waktu. Bukan sahaja begitu, kita berusaha belajar supaya sembahyang yang kita nak buat ni diterima oleh Allah. Macam barang orang tadi, usaha pulangkan, usaha gantikan, usaha minta halal, usaha minta redha. Kemudian kalau sembahyang tadi, usaha qadakkan.
Kalau taubat daripada puasa, usaha qadakkan. Kalau zakat, dosa daripada tak bayar zakat, usaha bayarkan. Makna mesti ada usaha yang menunjukkan kita ni benar-benar nak kembali kepada Allah. Kalau sekadar istighfar, menangis, melalak, azam dalam hati, tapi kita tak usaha, tak qadak pun sembahyang. Azam tak nak dah pakai pakaian mendedahkan aurat, tapi kita pakai hari-hari macam biasa, tak jadi. Sebab usahanya tiada. Dia kena ada usaha. Dia dah mula rapatkan diri dia dengan ilmu, diubah cara pakaian dia sikit-sikit. Mana ada usaha? Ada usaha. Dia qadakkan sembahyang dia sikit-sikit. Ada usaha. Jadi andai kata apabila cukuplah syarat rukun tadi, nescaya keluarlah dia daripada dosa sekaliannya. Tak tinggal dah, tak ada dosa dah pada diri dia. Ibaratnya seperti bayi yang baru dilahir, tak ada dosa tu kan. Walaupun selama 70 tahun dia duduk bergelumang dengan dosa dan maksiat, apabila taubat dia betul-betul taubat nasuhah tadi yang cukup syarat rukun tadi, gugur segala jenis dosa yang dia dah buat. Tak tinggal apa dah. Andai katalah lepas daripada taubat tu dia mati, syurga lah tempat dia. Nak timbang dosa apa? Allah hapus dah. Sebab dia dah bersihkan diri dia tadi dengan bertaubat tadi. Itulah untungnya orang yang taubat. Hari ni bertaubat, contoh dia bertaubat malam ni, dia azam dah nak buat ibadat, tak sempat nak buat ibadat, mati dia malam tu, husnul khatimah dia tak sempat nak semayang. Tapi dah azam, dah taubat dah, dia dah usaha, dah azam dah, maknanya mulai saat ini aku nak dekat diri dengan Allah. Tak sempat pun nak buat, mati dia, insya-Allah husnul khatimah. Sebab tu bila nak taubat, dia datang macam-macam dalam hati. Dia nak halang, jangan taubat, jangan. Supaya apa? Supaya kita mati dengan dosa tu yang datang bisik je. Bila nak taubat je dia datang, nantilah, biarlah dulu, nantilah dulu, biar dulu. Alah engkau nanti kau dah taubat, kau ulang balik, kau mempersenda-sendakan, kau mempermain-mainkan taubat. Itu sebenarnya bisikan syaitan yang nak melemahkan kita supaya kita tak jadi taubat. Sebelum ni dulu Imam Ghazali dah kata dah bagaimana cara nak melawan bisikan tu. Taubat saja, bersangka baik dengan Allah. Boleh jadi lepas aku taubat ni Allah Ta'ala akan bagi taufik aku tak ulang lagi. Tak mustahil pada Allah nak tolong aku. Ataupun boleh jadi sedang-sedang aku bertaubat, nyawa aku diambil oleh Allah, mati aku dalam taubat. Dan jika hasil daripada melepaskan hati daripadanya, dan tiada hasil daripada membayarkan barang yang luput, dan tiada pula dapat minta redha daripada empunyanya, maka taubat itu lagi tinggal dan segala dosa diampunkan. Dan kerana inilah pada bab ini syarahnya, huraiannya amat panjang, bab taubat ni panjang lebar, maka tiada menanggung di dalam mukhtasar ini. Mana dalam kitab Minhajul Abidin ni tak habis nak cerita, sebab bab taubat ni panjang luas lebar bahasa dia. Tapi yang dia bagi tahu ni memadai dah. Untuk kita nak beramal, nak bertaubat, apa yang dah dibagi tahu dalam bab ni hari tu cukup lah. Maksudnya kalau kita buat, ikut, makna insya-Allah. Taubat tu hak kita, yang mengampunkan itu hak Allah. Kata muallif radhiyallahu ta'ala, maka tilik olehmu. Tilik mana fikir, renung. Renung, maka tilik olehmu di dalam kitab taubat daripada kutub Ihya Ulumuddin. Dalam kitab Ihya Ulumuddin panjang lebar lagi, dan pada kitab Qurbah Ilallah Ta'ala, dan kitab Ghayatul Quswa. Situ dia cerita panjang lebar lagi bab taubat. Tapi dalam ni asas dah, cukup dah tu. Untuk nak bertaubat, pandukan dengan apa yang dah bagi tahu baru ni, insya-Allah taubat. Taubat nasuha ni mana taubat yang cukup syarat rukun. Jangan kita menyangkakan taubat nasuha ni, bila orang tu taubat nasuha dia berubah jadi malaikat. Bila dia taubat nasuha dia berubah jadi malaikat. Tak ada hawa nafsu dah, syaitan tak ada bisik dah. Tak, kita tetap juga manusia. Tetap juga bila dia bertaubat, tetap datang juga bisikan tu. Sebab dia nak hasut kita ulang balik. Dia nak merosakkan taubat kita. Tapi tak rosak andai kata terulang. Setelah dia bertaubat cukup syarat rukun, dia jaga, dia kawal.
Bila datang bisikan tu dia lawan, dia sibukkan diri dia, dia tak nak ingatkan dosa maksiat tu. Tiba-tiba fardu takdir satu hari terjatuh balik dalam dosa tu. Adakah dosa-dosa dulu tu tidak diampunkan oleh Allah? Adakah taubat yang dulu tu jadi terbatal? Jawabnya tidak. Dosa yang dulu dah pun dihapuskan oleh Allah. Dah hapus dah. Yang dulu tu dah hapus dah. Cuma dia wajib bertaubat asbab dosa yang baru diterulang tadi tu. Taubatnya sama juga, syarat rukun dia macam yang dulu. Bukan bermaksud bila dia terulang, taubat yang dulu Allah batalkan. Dah, yang dulu habis dah. Jadi kadang-kadang tuan-tuan puan-puan hadirin, syaitan ni dia tipu kita. Lebih-lebih lagi kalau kita tak ada ilmu, dia tipu kita. Dia kata nanti bila kau taubat, kau dah taubat, kau ulang balik, sia-sia je taubat yang dulu. Dia bisik macam tu. Ada tak? Ada tuan-tuan, dia datang bisik macam tu. Kau bila kau dah taubat, tiba-tiba kau terulang balik, sia-sia je dia kata taubat yang dulu. Sebenarnya tidak sia-sia. Yang dulu tu kalau taubatnya cukup syarat, tetap dah diampunkan dosa. Nampak tak? Jadi bila kita tak tahu, kita termakan pujuk tu yang tak jadi taubat. Nampak tu syaitan suka orang yang tak belajar. Kerana apa? Mudah dia nak tipu. Ada pun orang belajar dia tak suka. Sebab orang belajar ni, sebab ilmu tadi, dia tahu cara tipu daya syaitan. Dia beritahu, kalau begini cara tipu daya syaitan, macam mana cara dia nak atasi ni. Belajarlah sama-sama dah. Yang penting belajar, tak kira waktu, tak kira tempat, asalkan ilmunya betul, pahamannya betul. Belajarlah, tak kira pagi, petang, siang, malam, lama sekejap ikutlah. Maka taubatnya itu tinggal habis. Dan kerana inilah bab ini syarahnya panjang, maka engkau dapat faedah yang amat banyak. Dan yang kami sebut di sini iaitu asalnya, maksud benda yang asas untuk taubat disebutkan di dalam kitab ni, yang tidak dapat tiada daripadanya. Adapun yang dah disebut oleh Al-Imam Ghazali dalam kitab ni, Minhajul Abidin ni, yang tak dapat tidak. Makna yang paling asas, makna kalau tak cukup yang ni tak sah taubat. Tapi yang dah sebut yang ni kalau kita buat cukup, insya-Allah. Wabillahi taufiq. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua, anak bini kita, kawan-kawan kita, sahabat andai kita, jiran tetangga kita yang Muslim. Mudah-mudahan dengan berkat majlis ilmu kita pada malam ini, dengan berkat Tuan Pengarang kita Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, serta Tuan Guru kita Syekh Daud bin Abdullah Fattani yang menterjemahkan kita ni, dan musannif-musannif dengan berkat mereka itu, dengan berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat majlis ilmu, mudah-mudahan segala doa-doa kita, hajat-hajat kita, mak bapak kita, anak bini kita yang baik-baik dikabulkan, dipermudahkan oleh Allah, dipermudahkan urusan kita semua dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semua dipilih oleh Allah Ta'ala dengan rahmat Allah, dipilih oleh Allah dengan rahmat Allah, menjadi orang yang menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita, isteri kita, anak bini kita, kawan-kawan kita semualah, yang kenal, yang tak kenal, yang jauh, yang dekat, mudah-mudahan Allah Ta'ala dengan limpah kurniaan Allah, dengan pandangan kasih sayang Allah, kita dipilih oleh Allah dengan rahmat Allah. Jadikan kita orang yang belajar serta diberi taufik beramal dengan ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang senantiasa bertaubat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tak tinggalkan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa bimbing kita ke jalan yang lurus. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa datangkan pada kita orang-orang yang memberi faedah kepada kita dunia dan akhirat. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih lana wa qurbatil lana fi dinina ma'al kufri wa sabaqar. Allahumma khalisna mimma ana fihi khalasan jamila, wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Innahu taqabbal ya